anak-anak Daud yang lahir bagi dia di Hebron. Anak sulung ialah Amnon dari Ahinoam, perempuan Yisrael. Anak yang kedua ialah Daniel dari Abigail, perempuan Karmel. Anak yang ketiga ialah Absalom, anak Maakah, yakni anak perempuan Talmai, Raja Gesur. Anak yang keempat ialah Adonia, anak Hagit. Anak yang kelima ialah Sefaja dari Abital. Anak yang keenam ialah Yitream dari Egla, istrinya itu. 6 orang lahir bagi dia di Hebron, di mana ia memerintah 7 tahun 6 bulan lamanya, dan 33 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Inilah yang lahir bagi dia di Yerusalem: Simea, Sobab, Natan, dan Salomo, 4 orang dari Batsyua binti Amiel. Lalu Yibhar, Elisama, Elifelet, Nogah, Nefek, Yafia, Elisama, Eliada, dan Elifelet, 9 orang. Semuanya itu anak-anak Daud, belum terhitung anak-anak dari gundik-gundik. Tamar ialah saudara perempuan mereka. Keturunan Salomo ialah Rehabeam. Anak orang ini ialah Abia. Anak orang ini ialah Asa. Anak orang ini ialah Yosafat. Anak orang ini ialah Yoram. Anak orang ini ialah Ahazia. Anak orang ini ialah Yoas. Anak orang ini ialah Amazia. Anak orang ini ialah Azaria. Anak orang ini ialah Yotam. Anak orang ini ialah Ahaz. Anak orang ini ialah Hizkia. Anak orang ini ialah Manasye. Anak orang ini ialah Amon. Anak orang ini ialah Yosia. Anak-anak Yosia, anak yang sulung, ialah Yohanan. Anak yang kedua ialah Yoyakim. Anak yang ketiga ialah Sedekia. Dan anak yang keempat ialah Salum. Keturunan Yoyakim ialah Yekonya, anaknya itu. Dan anak orang ini ialah Sedekia. Anak-anak Yekonya, orang kurungan itu, ialah Sealtiel, anaknya. Lalu Malkiram, Pedaya, Syenasar, Yekamya, Hosama, dan Nedabya. Anak-anak Pedaya ialah Serubabel dan Simei. Dan anak-anak Serubabel ialah Mesulam dan Hananya. Selomit ialah saudara perempuan mereka. Lalu Hasubah, Ohel, Berekia, Hasaja, dan Yusab Hesed, 5 orang. Anak-anak Hananya ialah Pelaca dan Yesaya. Anak orang ini ialah Refaya. Anak orang ini ialah Arnan. Anak orang ini ialah Obaja. Dan anak orang ini ialah Sekanya. Anak-anak Sekanya ialah Semaya. Dan anak-anak Semaya ialah Hatus, Yigal, Baryah, Nearia, dan Safat, 6
orang. Anak-anak Nearia ialah Elioenai, Hiskia, dan Asrikam, 3 orang. Anak-anak Elioenai ialah Hodawya, Eliasib, Pelaya, Akub, Yohanan, Delaya, dan Anani, 7 orang. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hidup, dan haleluya kalau kita masih dapat membaca, merenungkan firman Tuhan. Kompas dalam kehidupan kali ini dari kitab 1 Tawari pasal ketiga. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, setelah kembali dari pembuangan, umat Israel harus membangun kota Yerusalem dan juga Bait Allah sebagai identitas mereka, yaitu umat pilihan Tuhan. Tetapi karena keadaan kerajaan yang sudah runtuh, sudah hancur lebur, keturunan orang Israel pasca pembuangan ini perlu sungguh-sungguh kekuatan baru, pegangan untuk dapat bergerak maju dan tidak melihat yang ke belakang atau mundur ke belakang, tetapi maju ke depan karena fokus kepada kuasa dan kuasa Tuhan. Penulis kitab 1 Tawari menyebutkan keturunan Daud yang lahir di Hebron dan Yerusalem, menandakan bahwa janji Tuhan terus berlangsung pasca pembuangan. Lalu ditulis juga mengenai Salomo dan Yoyakin. Artinya Israel pernah mengalami masa jaya dan juga telah melewati masa sulit. Kerajaan terpecah, kejahatan merajalela, dan mereka terbuang jauh dari tanah perjanjian. Tapi tetap status mereka adalah umat pilihan Tuhan dan dapat memegang janji-janji Tuhan. Dengan menulis silsilah ini dalam kitab 1 Tawari, diharapkan umat Israel ingat kembali status mereka, panggilan hidup mereka. Mereka adalah bangsa pilihan Tuhan, sehingga seharusnya hidup total, hormat, dan menyembah Tuhan. Berada dalam rencana Tuhan belum tentu selalu merasa aman, nyaman, dan tenang. Bisa saja muncul rasa ragu, resah, bingung akan masa depan. Israel pasca pembuangan menghadapi situasi sulit seperti demikian. Mereka mau membangun Bait Allah setelah pulang dari pembuangan. Mereka mau membangun kembali Yerusalem yang telah runtuh. Mereka telah mendapat visi dari firman Tuhan agar melangkah maju, tapi realitanya sangat sulit. Sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita mewarisi janji penyertaan Tuhan sampai hari ini. Dalam perjalanan hidup, kita seringkali juga mengalami kesulitan yang sangat besar. Entah itu karena kesalahan kita atau karena Tuhan sedang menguji iman dan ketaatan kita. Setiap hari ada proses dan setiap hari ada pilihan hidup. Ketika kita fokus kepada rencana Tuhan, janji Tuhan, maka kita menjadi kuat dan teguh. Karena kita hidup percaya kepada kasih dan kuasa Tuhan. Orang benar itu hidup karena percaya, bukan hidup dari apa yang dia lihat. Baiklah, kiranya kita sungguh-sungguh fokus kepada kasih setia Tuhan. Tidak lagi fokus kepada persoalan-persoalan yang kelihatannya sangat besar. Kiranya iman percaya kita terus kepada Tuhan. Tuhan memegang janjinya kepada orang-orang yang hidup
percaya kepada kasih kuasa-Nya, taat dan setia. Kalau kita salah, cepat kita bertobat agar pemulihan Tuhan segera terrealisir. Tuhan Yesus memberkati.